Saya menjemput Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Kerja Raya untuk menjawab masa 45 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 42 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi pembahasan Belanjawan 2025 yang menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Dan terima kasih atas keperhatian ahli-ahli yang berhormat dalam membangkit isu dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan maklum balas ke atas setiap persoalan dan cadangan daripada ahli yang berhormat tersebut. Oleh kerana waktu yang diperuntukkan kepada saya adalah terbatas, saya cuba berlaku adil untuk cuba menjawab semua isu yang dibangkit secara terus dan sepadat mungkin. Yang Berhormat Menteri, boleh jawab yang sesiapa yang ada dalam Dewan sahaja. Baik, terima kasih. Sebelum saya meneruskan penggulungan ini, ingin saya memaklumkan bahawa di bawah Belanjawan Madani 2025 yang bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat, KKR telah diperuntukkan sejumlah 10.350 bilion ringgit bagi tahun 2025. Ini adalah kenaikan 9% berbanding 9.511 bilion ringgit diterima pada tahun 2024. Jadi bagi anggaran belanja mengurus, KKR bakal menerima peruntukan sebanyak 1.022 bilion untuk tahun 2025 dengan peningkatan 8% berbanding 949 juta pada tahun 2024 ini. Sebahagian besar daripada peningkatan tersebut adalah untuk menampung pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA. Dan selain emolumen, belanja mengurus ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti pegawai dan institusi Kementerian Kerja Raya dalam memastikan prestasi penyampaian perkhidmatan yang pantas, berkualiti dan tuntas. Dan bagi anggaran belanja pembangunan pula, KKR disediakan peruntukan sebanyak 9.327 bilion ringgit. Itu pertambahan 9% daripada 8.561 bilion ringgit yang telah diterima pada tahun 2024. Jadi jumlah peruntukan pembangunan untuk tahun 2025 ini merupakan peruntukan tertinggi yang pernah disediakan kepada Kementerian Kerja Raya. Walaupun peningkatan dalam peruntukan ini agak signifikan, ia masih belum dapat menampung sepenuhnya keperluan sebenar kos penyelenggaraan jalan-jalan persatuan di seluruh negara. Namun, pertambahan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan kerja-kerja selenggara dan baik pulih kepada lebih banyak jalan raya, jambatan dan kawasan cerun yang kritikal dari aspek keselamatannya kepada pengguna dan rakyat. Seperti mana sedia maklum, Kementerian Kerja Raya dipertanggungjawabkan untuk membina, memperbaiki, mengganti dan menaik taraf jalan persatuan dan jambatan di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan peruntukan bajet pembangunan juga akan digunakan untuk kajian, pelindungan dan perbaikan cerun, membina, menyelenggara dan membaik pulih bangunan kerajaan persatuan, pembinaan persimpangan bertingkat dan jambat, pengambilan balik tanah untuk projek-projek jalan dan jambatan serta pelaksanaan projek komputer dan ICT dalam usaha meningkatkan keupayaan dan kapasiti kementerian. Saya ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan dan Kementerian Keuangan khasnya atas sokongan yang tinggi kepada aspirasi program My Jalan dalam Belanjawan 2025. Data aduan jalan raya yang dikumpulkan dan tindakan pantas yang diambil serta analisis yang dibuat telah membantu KKR dan agensi pusat mendapatkan gambaran sebenar keperluan sumber bagi penyelenggaraan jalan raya kita. Dalam usaha memastikan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan
digunakan secara optimal dan menjana output yang berkualiti untuk kesejahteraan rakyat. Kementerian Kerja Raya telah mengadakan pemukiman Hala 7 KKR tahun 2025 pada 1 ke 3 November minggu lepas 2024 ini. Dan saya bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri saya serta 45 pegawai tinggi KKR dan agensi telah berbincang membuat penilaian ke atas pencapaian semasa KKR dan yang paling penting menyusun keutamaan dan gerak kerja sistematik bagi memastikan pelaksanaan program dan aktiviti KKR tahun 2025 dimulakan segera, dipantau rapi dan teratur dari segi tata kelolanya. KKR akur bahawa keperluan untuk penyelenggaraan jalan sebenarnya yang dianggarkan berjumlah 5.5 bilion ringgit setiap tahun sekiranya diberi sepenuhnya akan menjejaskan kesinambungan keperluan sektor-sektor lain yang tidak kurang pentingnya kepada rakyat seperti pendidikan, perubatan dan sosioekonomi. Jadi seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rompin, dimaklumkan bahawa KKR diluluskan sebanyak 53% daripada keperluan sebenar. Jadi KKR akan memastikan peruntukan tersebut digunakan seoptimumnya mungkin dan sekiranya wujud keperluan yang kritikal, Kementerian Kerja Raya akan mengemukakan permohonan tambahan untuk pertimbangan agensi pusat. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan pencapaian dan kejayaan KKR juga telah merangka program-program bagi meningkatkan penglibatan dan memperkasakan pemain industri pembinaan supaya mendapat pendedahan terkini serta kemampuan mengadaptasi teknologi yang terkini. Jadi, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia akan menganjurkan Hari Profesional Teknikal Negara HPTN 2024 pada 11 dan 12 Disember akan datang di Penang International Convention Cultural and Arts Centre, Butterworth, Pulau Pinang, bertemakan Profesional Teknikal Peneraju Kecemerlangan Teknologi. Program tahunan ini menyediakan platform yang berharga kepada para profesional teknikal untuk berkongsi pandangan dan idea bernas serta berinteraksi dengan masyarakat bagi meningkatkan martabat dan taraf profesional teknikal. Sambutan Hari Profesional Teknikal 2024 juga menjadi wadah untuk menghargai jasa besar para profesional teknikal yang telah menyumbang kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan negara dalam pelbagai bidang teknikal. Jadi usaha-usaha lain yang ini betul. 12 Malaysian Road Conference and Exhibition 2024 atau 2024 dan 5th International Road Federation Global Asia Pacific Regional Congress yang berlangsung dari 5 hingga November baru-baru ini bertempat di Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Acara utama ini telah memasuki edisi yang ke-12 dengan tema Driving Innovation Towards Better Roads adalah anjuran bersama oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Pertubuhan Kejuruteraan Jalan Malaysia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dengan kerjasama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, dan World Road Association serta Road Engineering Association of Asia and Australasia, Korean Road Association dan Chartered Institution of Highways and Transportation. Tema ini dipilih sebagai komitmen terhadap inovasi yang berterusan untuk menambah baik kualiti, keselamatan dan kelestarian jalan raya. Dengan memfokuskan kepada inovasi, persidangan ini berhasrat untuk mengajak peserta persidangan untuk terus menyumbang kepada penambahbaikan berterusan aspek jalan raya. Ada satu lagi Tuan Yang di-Pertua iaitu International Construction Week ICW dan Build Expo 2024 telah dianjurkan pada 22-24 Oktober 2024 baru-baru ini juga bertempat di MITEC. Ia merupakan program kali ke-24 yang dianjurkan oleh CIDB sejak penganjurannya bermula pada tahun 1999 dan manakala Build Expo merupakan penganjuran kali kedua bermula pada tahun 2023. Penganjuran ICW dan Build Expo 2024 adalah untuk mengumpulkan pakar-pakar sektor perbezaan dari dalam dan luar negara
bagi berkongsi maklumat, ilmu pengetahuan dan hasil penyelidikan berkaitan industri pembinaan. Pada tahun ini dianggarkan sekitar 15,000 orang pengunjung yang menyertai ICW dan Build Expo dengan bertemakan Envisioning the Future of Construction. Jadi antara program yang terdapat dalam ICW 2024 adalah seperti persidangan, seminar, pameran dan padanan perniagaan. Jadi, Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya sentiasa komited untuk menambah baik fasiliti dan perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi tonggak medani. Jadi prihatin terhadap pengguna lebuh raya, terutamanya penunggang motosikal yang merupakan golongan yang paling vulnerable terhadap risiko keselamatan dan keperluan untuk berteduh semasa cuaca buruk. Kementerian Kerja Raya, LLM dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya telah melaksanakan inisiatif untuk menambah baik tempat berteduh penunggang motosikal di sepanjang lebuh raya. Bagi tahun 2024, 79 lagi tempat teduhan penunggang motosikal telah berjaya disiapkan dan 100% pada Oktober 2024, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan, dan ini menjadikan keseluruhan tempat berteduh penunggang motosikal yang disediakan di sepanjang lebuh raya berjumlah 472 lokasi. Selain itu, Kementerian Kerja Raya bersama LLM dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya juga komited untuk melaksanakan penambahbaikan berterusan melibatkan kemudahan dan fasiliti yang disediakan di kawasan rehat dan rawat R&R dan hentian sebelah di sepanjang lebuh raya demi memberikan keselesaan kepada pengguna. Jadi sebagai contoh, kawasan rehat dan rawat Seremban Arahan Selatan di lebuh raya Utara Selatan yang berwajah baru telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada September 2024. Dan kawasan rehat dan rawat Seremban Arah Selatan, lebuh raya Utara Selatan tersebut telah dinaik taraf dengan konsep pembangunan yang moden dengan penggunaan teknologi inovatif dan teknologi hijau yang menawarkan fasiliti serta kemudahan yang lebih baik kepada pengguna dan lebuh raya. Ini sentuhan rakyat. Kementerian Kerja Raya juga menyokong usaha kerajaan untuk menjayakan pelaksanaan Plan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon 2021 ke 2030. Jadi menerusi pembangunan poin pengecas kenderaan elektrik di lebuh raya. Pada tahun 2024, tambahan sebanyak 30 poin pengecas akan disediakan di 12 lokasi strategik di sepanjang lebuh raya, menjadikan keseluruhan poin pengecas yang disediakan sepanjang lebuh raya sehingga kini sebanyak 90 poin pengecas. Jadi KKR sentiasa bekerjasama dengan pihak industri untuk meningkatkan lagi jumlah poin pengecas kenderaan elektrik di kawasan rehat dan rawat R&R, hentian sebelah dan lokasi-lokasi strategik di sepanjang lebuh raya bagi memudahkan pengguna untuk mengecas semula kenderaan dan seterusnya menyokong sasaran pencapaian pengurangan penggunaan tenaga serta pelepasan gas rumah kaca GHG menjelang tahun 2030. Sejajar dengan perkembangan teknologi industri lebuh raya dan keperluan untuk mengimbangi keperluan sosial dan alam sekitar, Kementerian Kerja Raya melalui LLM telah menganjurkan Highway Concession Conference HCC 2024 pada September 2024 yang bertemakan Highway Revitalization, Balancing Engineering, Social and Environmental Innovation. Jadi HCC merangkumi usaha bersepadu untuk mengemudi cabaran dalam kecemerlangan kejuruteraan, teknologi, keterangkuman sosial dan pengawasan alam sekitar. Program yang menghimpunkan lebih daripada 300 peserta dan 15 pembentang yang terdiri daripada pakar ekonomi, pakar teknologi kejuruteraan dan digital ini menjadi platform yang kuat untuk rangkaian profesional dan pertukaran idea berkaitan adaptasi teknologi digital dalam perkhidmatan serta manfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence
untuk meningkatkan kecekapan pengurusan lebuh raya tol. Tuan Yang Di-Pertua, berkaitan dengan bidang kuasa KKR saya nak jelaskan. Yang Berhormat Menteri Jelebu. Lebuh. Ya, boleh. Spesifik Lebuh raya. Atau Spesifik lebuh raya. Datuk Seri Speaker, saya ucap tahniah kepada Menteri KKR kerana mengambil tindakan memberikan perhatian kepada motosikal di sepanjang lebuh raya dengan mengadakan 472 kalau tak silap saya hentian kepada penunggang motosikal. Soalan saya, Datuk Seri Menteri, ialah tentang laluan keluar untuk pengguna motosikal di beberapa tol. Sebagai contoh, tol Ipoh, tol Pulau Pinang dan beberapa laluan keluar yang kecil dan tidak selamat digunakan oleh penunggang motosikal besar berkuasa tinggi. Kerana sekarang ini peminat-peminat big bikers dengan izin sudah bertambah dari masa ke semasa, especially apabila sampai waktu puncak dan hujung minggu. Jadi keperluan untuk melebarkan laluan keluar motosikal ini saya nampak sangat perlu, dan apakah tindakan ataupun perancangan kerajaan tentang pembesaran laluan keluar ini? Terima kasih. Ya, Jelebu ni ada pengalaman sebab dia pun penunggang motor besar ni. Ya, betul. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Ya, Tuan Yang Di-Pertua, sebenarnya apa yang disyorkan dan daripada Yang Berhormat Jelebu memang tepatlah dalam perancangan Kementerian dan juga LLM, sebab Yang Berhormat Jelebu baru-baru ini pun dari pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi usaha-usaha kita ataupun inisiatif untuk kita menyediakan tempat tuduh motosikal ini ada juga banyak daripada Yang Berhormat Jelebu semasa beliau bersama dalam LLM. Jadi, terima kasih. Yang dibangkitkan tadi tentang laluan keluar yang tidak selamat, Yang Berhormat Jelebu, kita ambil maklum. Jadi kita akan susuli dengan apa sepatutnya kita boleh buat untuk kita menambah baik dalam perkara itu. Terima kasih. Tuan Di-Pertua, saya teruskan. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Saya teruskan. Jadi, Tuan Yang Di-Pertua, setelah meneliti perbahasan ahli-ahli Yang Berhormat, saya memahami aspirasi dan harapan yang dizahirkan dalam Dewan Yang Mulia ini berkaitan pembangunan di kawasan ahli Yang Berhormat. Jadi masing-masing. Oleh itu, izinkan saya untuk memaklumkan semula di sini secara umum bidang kuasa Kementerian Kerja Raya hanya tertaluk kepada jalan persekutuan sahaja. Ya? Jadi sebenarnya kalau diperincikan ada kurang lebih 11 kategori jalan. Jadi termasuk jalan kampung, jalan ladang dan sebagainya. Tapi kita tumpu kepada yang utama, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, prosedur bagi permohonan projek membina jalan baharu atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada serta penyelenggaraan jalan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai permohonan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penyelarasan antara bahagian atau unit perancangan ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya. Senarai cadangan projek ini akan melalui proses tapisan di Kementerian KKR di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutamanya perancangan dalaman kementerian seperti digariskan dalam Plan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya atau Highway Network Development Plan 2030. Jadi bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP masih boleh dipohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat, ya. Agensi pusat tu Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dah. Sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan kerajaan negeri dan disertakan dengan justifikasi permohonan projek yang kukuh. Jadi sehubungan itu saya menyerulah semua ahli-ahli Yang Berhormat supaya membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada pihak kerajaan negeri terlebih dahulu. Ya, supaya projek berkenaan dapat dipertimbangkan dalam senarai keutamaan negeri dan dikemukakan kepada kementerian ini. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, sekarang saya beralih kepada Yang Berhormat Menteri. Sebelum Yang Berhormat Menteri beralih, saya ada bangkitkan perkara ini dalam perbahasan saya. Di mana saya mencadangkan agar bila disebut saja jalan KKR, tak kisahlah kampung ke
di bawah KKR negeri ke Sabah, Sarawak contohnya. Bila sebut je jalan, dimasuk dalam KKR. Jadi berbalah banyak Yang Berhormat, berbalah banyak di kawasan kita. Pejabat daerah kata yang ni jalan ini, yang ni kata jalan kampung. Jadi masalah tak terlerai, tak diselesaikan. Jadi apakah kerajaan ada membuat kajian sama ada perkara ini boleh diambil tindakan atau sekarang musim reformasi, transformasi kepada sebut saja jalan KKR. Terima kasih. Puan Menteri. Pernah diperbincangkan seperti mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Akan tetapi Yang Berhormat, kategori-kategori jalan-jalan kita ini adalah legasi yang lama dan juga dia ada berkaitan dengan tanggungjawab kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi yang lain. Mungkin suka nak disatukan dalam istilah apabila jalan JKR Malaysia. Sebab kalau begitu mungkin dia terlalu membebankan satu kementerian ataupun satu jabatan JKR. Sebab itu secara praktiknya dan memudahkan lagi projek-projek ini dilaksanakan. Sebab itu dia perlu decentralize ataupun dibahagi kepada agensi-agensi seperti mana yang sedia ada. Misal kata, kalaulah projek jalan itu tak berapa besar, tak panjang di kawasan, kalaulah perlulah JKR Malaysia, mungkin dia lebih baik kepada pihak berkuasa tempatan yang lebih dekat dengan wakil rakyat, yang lebih dekat dengan akar umbi. Begitu juga pejabat daerah mungkin membantu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melaksanakan projek jalan kampung. Dulu bos saya ni sempena dulu menteri dalam luar bandar, saya timbang menteri. Kita lancar melaksanakan projek untuk membina jalan-jalan kecil di akar umbi tanpa menggunakan satu saluran JKR saja. Sebab itu dia ada pros and cons lah kata orang. Yang Berhormat ya. Jadi kita mungkin boleh teruskan dengan kaedah yang sedia ada. Saya bertanya ni sebab Yang Berhormat, saya mendapat jawapan sehingga 30 September 2024 aplikasi My Jalan. Dan Kementerian Yang Berhormat tahniahlah telah menyelesaikan sebanyak 95% daripada aduan-aduan tersebut. Tetapi balance-nya tu agak tidak memuaskan. Maknanya agensi-agensi lain tidak mengambil tindakan seperti mana yang diambil oleh KKR. Terima kasih kerana membangkitkan ini dan ini memberi saya peluang untuk bersama Yang Berhormat menerangkan lagi, mencerahkan lagi pasal ini My Jalan. My Jalan ini kita wujudkan sebagai satu no wrong door policy. Tak ada mana aduan yang dikatakan kalau dihantar ke aplikasi itu My Jalan ini kita kata salah. Kita terima semua. Ya, sebab kita ini collective responsibility Yang Berhormat ya. Jadi di situ kita ada sistem. Kita tengok, kita teliti satu demi satu mana yang jatuh di bawah seliaan KKR, JKR. Kita ambil tindakan seperti mana telah saya sebut dalam jawapan saya pagi tadi kepada Yang Berhormat Bentong. Jadi kita dah selesai ke 100% dalam 1 ke 16 hari. Yang itu yang memang jatuh di seliaan KKR, JKR Malaysia. Yang selain itu memang betul kata Yang Berhormat. Apabila kita hantar maklumat-maklumat data-data itu kepada pihak lain, kerajaan negeri, PBT dan sebagainya, ini adalah aduan yang berkaitan dengan kawasan ataupun di jajaran di jalan di seliaan tuan. Jadi itu setakat itu saja kami boleh katakan, boleh buat. Selepas itu tindakan itu terpulang kepada mereka. Sebab itu saya dan kami pasukan di kementerian ini selalu nak boleh berurus dengan pihak yang lain tu, kerajaan negeri, PBT, supaya mereka dengan kata lain buy in bersama dalam program ini. Jadi sebab itu Yang Berhormat memang kalau orang tak faham, dia mungkin kata mengapa Alex kata 100% dia boleh buat tapi masih lagi tak sempurnakan, tak dibaiki. Memang itu bukan dalam seliaan Kementerian Kerjaya Raya. Sebab itu Yang Berhormat dah tahu dah, jadi bantulah Yang Berhormat kita di kawasan ini bagi tahu kepada PBT, bagi tahu kepada kawan-kawan kita di kerajaan negeri supaya bersama dalam
kita boleh bergerak dengan segera membuat kerja-kerja perbaiki jalan yang rosak yang diadu melalui My Jalan ini. Ya. Jadi Tuan Diri Pertua, saya beralih mungkin ini menarik minat ramai dari Sarawak dan Sabah. Lebuh Raya Pen Borneo. Dah senyum kawan-kawan. Saya mulakan pengulungan dengan isu melibatkan Lebuh Raya Pen Borneo seperti yang telah dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Sempurna, Ahli Yang Berhormat Tenom dan ramai lagi. Ya. Jadi untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dilaksanakan dalam 3 fasa mengikut cadangan jajaran seperti berikut. Ya. Fasa 1, Sindumin, Kota Kinabalu dan Kudat, Ranau. Dia mal 32, Sentakan, Tawau, 706 km panjangnya. Fasa 2, Temperuli, Ranau, 98 km. Fasa 3, Tawau, Kalabakan, Nebawan, Keningau, Kimanis, 432 km. Jadi kita dalam fasa 1 sekarang. Fasa 1 dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja di mana 16 pakej kerja di bawah fasa 1A dan baki 19 pakej kerja di bawah 1B, fasa 1B. Status kemajuan fizikal semasa bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1A adalah 78% dan dijadualkan dapat disiapkan pada suku pertama tahun 2026. Manakala status kemajuan fizikal semasa bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1B adalah sebanyak 2.4%. Dia baru mula, kita baru keluarkan surat setuju terima Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, boleh. Di mana keseluruhan fasa 1B dijadualkan dapat disiapkan pada tahun 2029 nanti. Sila. Yang Berhormat Menteri, ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh berhubung dengan penganugerahan pakej 1 B ini 19 pakej. Di mana dalam pakej WP32 Jabatan Kerjaya Negeri Sabah menerima 10 company yang untuk prakelayakan. Dan 2 company langsung tidak layak. 1 bukan Bumiputera, 1 Bumiputera. Dan Jabatan Teknikal Jabatan Kerjaya Sabah mensyurkan 8 company yang layak kepada Kementerian Kerjaya Malaysia. Dan Kementerian Kerjaya Malaysia pula mencadangkan salah satu company yang disyurkan oleh Jabatan Kerja Negeri Sabah. Malangnya, syarikat TCS yang tidak layak langsung ini, tidak qualified ini, diminta oleh pihak tertentu untuk dikeluarkan SST. Berdasarkan tata kelola yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, ini merupakan satu pelanggaran yang besar dan memalukan Jabatan Penilaian JKR Sabah dipaksa untuk mengeluarkan SST kepada syarikat yang tidak layak, yang telah ditolak. Jadi apakah yang berhormat mengetahui perkara ini? Sebab surat untuk meminta SST itu dikeluarkan adalah timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Kerja Raya. Satu lagi pakej 33 yang dapat syarikat MTD Sdn Bhd. Tiba-tiba Gemalahid boleh mengumumkan dia mendapat pakej WP33 dan melantik pula Irika sebagai subkontraktor dia. Bermakna 2 sudah subkontraktor. Apakah pihak kementerian mengetahui perkara ini? Sekiranya iya, bermakna pihak kementerian harus membatalkan serta-merta pelantikan MTD ini. Sebab dia melanggar tata kelola dengan melantik 2 orang subkontraktor. Yang ke pakej WP32 ini, KKR juga rakyat Sabah mahukan ketulusan. Kita tidak ada 8 kontraktor yang telah prakelayakannya telah dipastikan oleh KKR Negeri Sabah, harus dipertimbangkan dan bukan dibagi kepada TCS yang tidak ada qualified langsung dan ditolak daripada prakelayakan. Terima kasih. Baik, Tuan Yang Dipertua, saya menjelaskan ya. Yang diceritakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan
mungkin ada fakta tapi bukan 100%-nya betul, ya. Sebab itu saya perjelaskan. Dari peringkat awal, prakelayakan kepada semua syarikat, ditawarkan kepada semua syarikat yang mengambil bahagian termasuk TCS, WP23, 32 ini kita dulu bincang. Hormat, saya ada fakta Okey. dia. Jadi, Kalau berhormat perlu saya boleh tunggu bagi. dulu, saya jawablah. Apabila proses menilai di peringkat JKR Sabah, ya, di peringkat JKR Sabah dihantar kepada lembaga perolehan, ya, lembaga perolehan di peringkat KKR Malaysia, dalam jawatan kuasa KSU, KKR, MOF, KP, JKR, bersama. Untuk 32 ini diangkat sebagai disyorkan juga oleh KKR dalam laporan perolehan KKR kepada MOF, ya, mengikut yang dihantar oleh Sabah. Tahu Tapi bila kita terima maklum balas daripada MOF, itulah yang dikatakan oleh yang berhormat betul, TCS yang disyorkan, ya, dari peringkat MOF kepada kami, kepada JKR Sabah mungkin tahu juga. Mengapa? Tanya MOF lah. Tunggu dulu. Tidak, saya mau jawapan yang berhormat saya sebetulnya. Itu Bermak, jawapan saya. saya tidak menyalahkan yang berhormat. Tidak. Memang tidak menyalahkan. Bermakna tata kelola ini telah dilanggar oleh MOF. Iyalah. Itu ya. Saya pun mungkin. Dan saya akan tunggu MOF nanti datang, saya akan tanya. Tapi jangan, kita ini collective responsibility. Betul. Sekarang masa saya menjawab, saya menjawab. Ya, tadi nanti kalau ada peluang yang berhormat tanya pihak lain, tanya pihak lain. Saya jelas kepada yang berhormat dan Dewan apa yang yang sebenarnya yang berlaku yang saya tahu di peringkat kami. Apabila lembaga perolehan jadi mensyorkan kepada MOF yang 32 kita ikut yang disyorkan oleh Sabah, ya, kita ikut dalam rekod keluar ada berapa kita hantar dalam senarai beberapa package tu, mungkin saya tahu tak silap ada 3 ke 4 yang berlainan keputusannya daripada senarai yang disyorkan oleh KKR Sabah, KKR Malaysia, oleh keputusan oleh MOF, ya. Okey. Jadi nak katakan kami dipinta menggugurkan, mungkin kuasa mutlaknya MOF. Yang berhormat, ya. Jadi cadangan yang berhormat minta KKR menggugurkan bukan bidang kuasa saya lah. Ya. Jadi Cuma tata kelola itu memang tidak terikut lah. tak apa, itu hal lain lah. Ini fakta saya bagi kepada yang berhormat. I have to work within the framework of my kuasa saya lah. Sila Tok. Ya, Datuk Speaker, terima kasih banyak yang berhormat. Saya cukup faham keterbatasan yang berhormat dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang dibangkitkan oleh Kinabatangan itu sepatutnya sebagai sebuah pemerintah belajar daripada kesilapan dahulu. Pasal kebimbangan saya akan berlaku ketirisan. Ya, pasal contohnya bila saya setuju dengan pre-Q dari awal bila perbahasan timbul. Saya nak tanya tentang perkara ini, prosesnya itu. Pasal pertimbangan pre-Q yang diguna pakai ialah berdasarkan dengan capital. Ya. Jadi masalah dia, kalau dia 1 bilion, 2 bilion, akan ada syarikat yang disebutkan yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Listed company yang datang dari Semenanjung. Mendapat award. Dan saya dipahamkan ini projek yang agak besar. 3 syarikat yang ada. Dan membimbangkan saya keadaan ini, Datuk Speaker, sebenarnya saya jelaskan supaya mungkin di peringkat, kalau tidak keterbatasan di peringkat kabinet, di peringkat perkara ini, kerana kita tidak mau nanti besok di Sabah, Sarawak, pengalaman yang berhormat kita dulu pun di situ, konsortium
Kalau kita tahu bahawa syarikat yang ada di Sabah mungkin capital income dia cuma 500 juta, 300 juta. Kenapa tak buka satu konsortium, bergabung 3 syarikat dari Sabah melaksanakan projek Pin Borneo yang berapa bilion itu. Daripada kita lantik Bursa Saham Kuala Lumpur dan masalah dia ketirisan. Dia lantik kontraktor, dia bayar teks, dia juga mau untung. Lepas itu syarikat subkontraktor mau juga untung. Dan ini yang membimbangkan kita, sedang keuangan negara kita terbatas. Sedang keperluan jalan raya ini juga cakap terdesak di peringkat Sabah. Jadi saya berharap Yang Berhormat selaku dipertanggungjawabkan. Saya tahu berat, bukan keputusan, cuma mungkin keterlibatan ya dari segi apa yang dilakukan, satu kerjasama di antara JKR sama ada kerajaan negeri. Menteri Kerja Raya pun ada sini di peringkat negeri Sabah. Kenapa tidak boleh diselesaikan masalah ini? Kerana ini membabitkan keuangan negara kita. Datuk Speaker, saya bimbang pasal end of the day, who is going to monitor projek yang dilaksanakan oleh Bursa Saham listed company yang ada. Tapi lepas itu subkontraktor. Dah ada dahulu subkontraktor, senarai-senarai yang dulu keupayaan mereka. Contohnya di kawasan saya di Tawau. They have done a very good job and this company is notable, very good. Tapi bidat tak masuk dalam senarai apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat kena bertangan. Tak, pasal proses yang ada pre-queue, ada syarikat yang nak masuk tender, they have selected. Di peringkat negeri Sabah, dah pilihlah 10 syarikat. Mereka pilih. Bukan ada open tender. Bukan ada lepas itu, senarai itu disusun atur dengan baik. Jadi saya berharap diperbetulkan keadaan ini. Sebelumnya akan satu kelewatan, kelambatan, keduanya ketirisan yang belum. Terima kasih banyak. Yang Berhormat, semuanya sudah dibincang di peringkat awal. Ya, mestilah kita sudah banyak libat urus antara pihak kerajaan negeri, JK negeri, JK Malaysia, KK Malaysia, MOF, mungkin Kementerian Ekonomi juga untuk bagaimana memikirkan apa kaedah yang terbaik. Memang Need ada to clear a yang huge Amat Berhormat patch of- ni, dia champion open tender. Sebenarnya minta open tender. Tapi ada juga pandangan berkata kalau terlalu open tender mungkin ada mereka nanti tidak ada peluang. Tidak ada peluang. Sabah tak ada peluang, yang belum lagi cukup matang sebagai kontraktor mungkin tak ada peluang. Tapi kalau diberi ruang untuk dibuat selective tender ataupun tender dia tak ada selective tender, akhirnya jadi pre-queue, prakelayakan dulu. Ya, itu jadinya. Jadi ini pun dibuat di peringkat Sabah. Pre-queue dibuat peringkat Sabah. Lepas tu pre-queue kita pantau juga di KKR. Lepas tu memang tender dibuat. Itu saya tak nak mengulang lah. Yang telah saya sebut tadi, proses dia. Sampai ke kita dah lembaga perolehan di KKR, telah saya ceritakan tadi, kita hantar kepada MOF. Jadi keputusan dari MOF, Yang Berhormat kena bertangan, Yang Berhormat sempurna. Ya? Boleh Jadi, sikit lagi buat? Sikit ya? Sikit saja. Ya. Habis masa? Apakah Berhormat melihat bahawa perkara ini ada kejanggalan dan mungkin pihak JKR kali tidak perlulah buat pre-queue sebab yang disor pun yang tak qualified pun dibagi, bagus kasih direct nego ialah bagi sama TCS direct nego ialah kalau ni kroni kita tak payah lagi ada pre-queue. Pre-queue pun tak laku juga. Tapi dia pre-queue mungkin bukan 100% mutlak apa yang isu pre-queue tu 100% sebab isu keuangan. Sebab itu keputusan dia mutlak di peringkat MOF. Mungkin dari pre-queue dari segi Maksud saya Tunggu dulu. Yang Berhormat mencadangkan keuangan tidak perlulah ada tata kelola itu direct nego ialah. Itu pandangan Yang Berhormat lah. Saya cerita apa yang sebenarnya. Ya, kalau nak cerita macam suka-suka sebut begitu bolehlah, sepanjang sampai petang pun boleh kita bincang lah. Tapi sebenarnya saya cerita yang sebenarnya. Ya, itu yang telah diterima pakai. Ya, sistem itu diterima pakai. Jadi prakelakan dibuat. Jadi keputusan adalah Yang Berhormat Menteri, okey. saya nak maklum baru saya dapat WhatsApp. Kenapa duk berebut projek dalam parlimen? Saya pun nak minta komen ke Yang Berhormat. Kenapa nak berebut projek dalam parlimen? Tak apa Yang Berhormat. Sebenarnya mereka ini minta penjelasan atas hak mereka lah. Jadi adalah tanggungjawab saya untuk saya menjelaskan. Ya, ini saya tak
tak ambil ni sebagai merebut. Terima kasih projek. sekurang-kurangnya publik dengar. Baik. Biar bagi Kalau semua WhatsApp kita baca di parlimen, beratlah YB. Ya. Tak apa. Boleh Yang Berhormat saya teruskan. Tapi Yang Berhormat ini isu banyak lagi ni. MTD tadi kalau saya nak ambil mungkin 10 minit lagi, tapi sebenarnya ya MTD ini juga diputuskan ikut apa yang telah saya katakan tadi, keputusan mutlak, dan dia apakah dayalah kalau dia ada peluang untuk subkon total kepada orang yang menawarkan lebih murah tu, so, kita semak mungkin itu tak ada halangan dia boleh buat begitu. Jadi kalaulah MTD ini bukan yang terendah, mungkin ada isu lah kita boleh bertanya. Tapi MTD ini dalam package itu adalah yang menawar terendah harganya. Jadi MOF tak salah saya bagi memilih yang boleh menjimatkan kewangan kerajaan. Tak, Yang Berhormat, satu persoalannya 2-3 package ini syarikat itu lebih kurang begitu prek juga tidak ditimbang padahal nombor 1. Tetapi yang ini diberi keistimewaan. Yang 3 package lain syarikat nombor 1 terendah prek, dia tidak boleh ditimbang, tidak ditimbang langsung sebab tata kelola. Yang ini pula terus bagi. Ini masalah, ada kompleks di situ. Saya ambil maklum lah. Saya tak ada penjelasan itu. Ya, sebab saya dah terang dengan terbaik dari pihak saya lah. Itu berkenaan dengan kontraktor dan isu-isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Sempurna dan juga Kinabatangan. Kita faham sebab mereka ni pemimpin daripada Sabah, dia nak yang terbaik untuk Sabah. Jadi Yang Berhormat sebagai rakan sama dalam bertanggungjawab ini, saya pun akan cuba dengan terbaiklah membantu kita di Sabah ini. Saya ingat kalau boleh Datuk Speaker, sebenarnya saya harap pelajaran daripada perkara seperti apa yang disuarakan ini dapat diperbetulkan. Bukan persoalan seperti dibangkitkan nak rebut kontraktor. Kita tidak ada kontrak, cuma kita nakkan jalan raya yang baik. Satu, kita tidak mau ketirisan kewangan keduanya. Kita nak lahirkan usahawan-usahawan daripada sayap Sabah, wilayah Sabah untuk mampu membina jalan raya seperti apa yang berlaku di Sarawak. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Kami maklumlah itu nasihat daripada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Tengok nombor sini. Oi. Ya. Tadi yang Berhormat Menteri memaklumkan kepada Dewan bahawa pelaksanaan PAN Borneo Fasa 1B dijangka siap pada tahun 2029. Jadi saya ingin bertanya mengenai 6 1B 2029. 1B 2029, ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai bilakah pelaksanaan bagi fasa 3 bagi pedalaman atas yang merangkumi Keningau, Tenom, Pensiangan. Masih. Pensiangan tu bukan dalam 1B, bukan dalam fasa 1A. Maksud saya, dia dalam fasa 3. Fasa ketiga. Fasa 3. Oh, kalau fasa ketiga Yang Berhormat, Jangkaan pelaksanaannya. belum dengar khabar sangat lagi. Sebab 1A ni pun kita belum selesaikan. 1B kita baru mula. Fasa kedua lagi belum ditentukan apa-apa. Sebab disebut adalah kita tahu jajaran dia berapa, panjang dia sebagainya dan mungkin anggaran. Yang fasa 3 ni lagi jauh dia. Saya tak nak menjawab, saya pun tak nak buat komitmen apa-apa. Tapi memang dalam perancangan. Sebab itu saya sebut dalam ucapan saya tadi. Okey. Ya? Masih. Ya, kita berharaplah kalau nak percepatkan di peringkat kerajaan negeri bekerjasama dan bersama mengurus dengan lebih baik kepada bersama Kementerian Ekonomi. Bila diputuskan ini boleh disegerakan, itu dalam pelaksanaannya nanti barulah KKR terlibat. Okey Yang Berhormat? Baik. 1 minit tinggal sahaja. 1 minit sahaja. Tuan Yang Dipertua, saya nak teruskan dah, tapi dah banyak bincang tentang Sabah ini tadi. Sama ada saya nak teruskan. Saya ingat bolehlah saya dah banyaklah dengan PAN Borneo Sabah ni. Saya nak jimatkan masa supaya ada kepada pihak lain nanti. Jadi Tuan Yang Dipertua, ini beralih kepada Sarawak Sabah Link Road SSR, dia 2 fasa juga.
Sebab ini dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat Lawas yang mengutarakan tentang projek SSR Sarawak Sabah Link Road ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya amat menghargai sokongan yang diberikan oleh Ahli Yang Berhormat dan rakyat Sabah yang sentiasa menyokong ke semua projek persekutuan yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri Sarawak ini. Jadi merujuk kepada hasrat Yang Berhormat supaya projek SSLR atau SSLR2 ini fasa kedua disegerakan pelaksanaan, sukacita dimaklumkan bahawa projek SSLR ini yang melibat kedua fasa ini, yang fasa kedua ini baru dimulakan dengan surat sudi terima telah dikeluarkan kepada kontraktor dan yang SSLR fasa 1 iaitu persimpangan dari SSLR tadi ke persimpangan Long Lopeng atau disebut sebagai SSLR fasa 1 telah mula dilaksanakan sejak bulan Ogos tahun 2021 dulu. Dari jajaran projek bermula di Kampung Gelugus, Lawas sehingga persimpangan Long Lopeng dengan anggaran panjang 77 km. Dan projek ini kini telah mencapai 40% pelaksanaan di tapak setakat bulan Oktober 2024 dan dijangka siap pada bulan November 2026. Selain itu, projek Sarawak Sabah Link Road fasa 2 pula telah diluluskan dalam tahun 2023 yang lalu dan seperti mana telah saya sebut tadi, SST telah dikeluarkan pada bulan Mac 2024. Projek ini melibatkan 4 pakej dan 3 sub-pakej dengan jajaran sepanjang anggaran 332 km. Dan status kini bagi projek ini adalah sedang di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey Negeri Sarawak dan pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang telah diselesaikan urusan pengambilan tanah. Jadi tempoh pelaksanaan projek SLR 2 ini fasa kedua dijangka 5 tahun dari sekarang. Yang Berhormat Lawas. Tuan Yang Di-Pertua, ini kita beralih kepada Lebuhraya West Coast Expressway WCE. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 5 minit untuk jawab seberapa banyak. 5 minit. Ya, sudah habis masa. Saya bagi 5 minit untuk gulung. 5 minit? Ya, 5 minit sahaja. Terima kasih. How? Kalau 5 minit ni sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua kasihan dengan mereka 40. Ini memang sangat teliti lah jawapan-jawapan. Tak apa, boleh bagi jawapan bertulis. Memang tak kasihan. saya akan bagi sebagai jawapan bertulis. Tapi saya nak tunjuk kepada ahli-ahli yang berhormat lah. Pegawai kita memang buat jawapan dengan terbaik. Jadi oleh kerana masa terlalu singkat dan terhad, jadi biarlah saya aku kepada arahan Tuan Yang Di-Pertua. Boleh? Ataupun saya boleh bagi okeylah, saya ikut Tuan Yang Di-Pertua lah. Siapa nak dari sebenarnya belum ada siapa yang bertanya, ada seorang tadi dah. Okeylah, tak apa. Okey, Tuan Yang Di-Pertua, mengakhiri penggulungan saya, Belanja Wan kali ini terus menjadi tunjang aspirasi dan harapan kerajaan Madani lah ke arah memperkasakan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi justru itu saya ingin mengajak kita semualah mengubah persepsi dan tanggapan biasa kita bahawa skop tugas dan fungsi Kerajaan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya hanya menjurus ke arah aspek keselamatan dan keselesaan penggunaan jalan raya semata. Jadi walaupun secara dasar itulah asasnya, namun moving forward, kita mari ke depan, menjadi harapan saya supaya peranan KKR ini tidak seharus terhenti di sekadar itu saja. Malahan harus terus dipergiatkan dan dikukuhkan supaya menjadi antara organisasi yang terbaik, menjadi jentera penggerak agenda Kerajaan Madani melalui peningkatan daya upaya modal insan yang pakar dan serta berkebahiran, pembangunan teknologi dan infrastruktur yang maju, canggih dan berdaya saing. Jadi serta mutu dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan setaraf dengan standard dan piawaian di peringkat antarabangsa. Jadi sebab itu saya ceritakan di peringkat awal tadi, banyak program-program yang melibatkan penyertaan antarabangsa. Sebab kita ni, Malaysia ni dilihat sebagai satu negara
di mana potensinya sangat tinggi dan kita tidak mahu ketinggalan dalam segi erti kata kemampuan kita, kapasiti kita. Kalau kita kekurangan kemahiran, kekurangan mengadaptasikan teknologi dan sebagainya. Sebab itu mungkin kepada orang biasa, kita orang biasa ini kita terlepas pandang lah sebab itu perkara di atas sana. Tapi tanpa itu mungkin cara kita bekerja, tata kelola kita dan kualiti outcome kerja kita mungkin tak jadi terbaik kalau kita tidak bersama dengan negara-negara maju dan global. Sebab itu saya tekankan juga dan dalam bajet ini kami telah mohon diberi peruntukan supaya engineer-engineer kita dan di CIDB dan LLM juga mereka ini dapat belajar dari negara lain yang melaksanakan menyempurnakan infrastruktur asas kepada negara kita. Jadi building industri kita juga dihormati dan kepercayaan negara lain bermain peranan as a stakeholders and industry players. Dia rasa di negara kita ini adalah suasana yang terbaik dan environment building industry yang terbaik sebab kita akur kepada kelestarian dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat. Yang Berhormat, perubahan yang baik bermula dari sini dengan sokongan dan kelulusan ahli yang berhormat semua. Kelemahan, kekurangan dan kegagalan akan sentiasa diberikan perhatian dan diperbaiki dan diatasi. Saya akan terus meraihkan segala bentuk idea dan pandangan supaya kita bersama-sama dalam menyumbang terus ke arah masa depan industri pembinaan dan yang lebih progresif dan dinamik di masa akan datang. Boleh, Yang Berhormat? Minta penjelasan atau apa? Ya. Kalau nak minta penjelasan tak perlu. Okey, Yang Berhormat saya minta sikit sebab Semenanjung tak disentuh langsung. Saya minta sikit penjelasan. Saya minta Yang Berhormat memberi sikit penjelasan tentang Lebuh Raya betul R6 iaitu daripada Sungai Petani, Kulim, Manak Baru 102 km. Ikut jawapan lisan daripada Yang Berhormat tempoh hari iaitu Lebuh Raya ni adalah menggunakan PFI. Menunjukkan bahawa hingga sekarang tak ada satu kontraktor yang sanggup membuat tentang Lebuh Raya ni. Adakah pihak kerajaan bercadang untuk mengambil alih supaya Lebuh Raya ni dipercepatkan dan memberi kesan kepada laluan jajaran yang dicadangkan? Terima kasih. Ini pun sedang diperbincangkan semula dan perhalusi bagaimana kita sama ada membuka semula RFI atau the request for proposal dan sebagainya. Sebab yang kita buat pertama tu tidak berjaya ya. Jadi ini dalam di perbincangan dan dalam usaha kita lah tengok bagaimana ini boleh diselesaikan. Ya. Sekian, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.